Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Masih ingat dengan saya, Cikgu Ainul Samurai. Okey, hari ini saya nak ajar tutorial 7 langkah mendaftar. Okey, saya tunjuk kumpulan PLC dalam laman web SPLKPM tanpa nombor kad penalang peserta ataupun ahli yang lain. Biasa kita kalau mendaftar PLC mesti kita nak nombor kad penalang peserta, kan? Tapi dengan cara yang tutorial ini, hari ini, saya jumpa satu cara tidak perlu mendaftar kan ataupun minta nombor kad penalang peserta sudah. Kita boleh terus daftar dengan mudah. Okey, macam mana cara dia? Okey, jom kita pergi ke slide seterusnya. Okey, untuk slide yang seterusnya, saya nak kongsikan 3 tips. 3 tips. Okey, 3 tips. Yang pertama, tengok. Yang pertama, kena lantik ketua kumpulan terlebih dahulu. Ketua kumpulan PLC. Okey, siapa di kalangan mereka yang menawarkan diri untuk jadi ketua kumpulan, sebenarnya ada markah lebih. Okey, ada markah lebih untuk mata kredit sebagai ketua. Ini tips tau. Ini tips penting. Okey, jadi tawarkan diri untuk menjadi ketua kumpulan. Tidak salah. Tidak rugi, tidak juga salah, kan? Okey, tips kedua. Tengok, tips kedua iaitu telefon. Cukup data kredit lah. Kalau tidak ada kredit, wifi yang kuat. Okey, kalau wifi tak kuat, kita memang takkan boleh daftar. Okey, apa-apa saja memang kalau wifi tak kuat atau tiada kredit, memang tak dapat daftar. Tapi sebenarnya SPLKPM ni dia tidak menggunakan data yang banyak, sedikit. Dengan syarat waktu itu laman web SPLKPM tersebut cantik lah, kan? Okey, dan yang ketiga. Okey, tips ketiga, tak nampak sangat, kan? Apa lagi? Bersedialah untuk mendaftar PLC. Ya, jom. Macam manakah cara-caranya? Okey, jom. Kita pergi ke step ataupun langkah pertama. Okey, langkah pertama, ni. Ni kawan saya kat atas ni, ada tunjuk-tunjuk. Langkah pertama. Okey, langkah pertama macam mana? Iaitu, kawan-kawan kenalah melayari laman web SPLKPM. Kat mana nak dapat? Okey, kalau tak jumpa dekat yang paling mudah lah, minta maaf yang paling mudah kita pergi kepada Google. Okey, Google dan typekan di sana SPLKPM. Typekan SPLKPM dan dia akan keluar paparan. Ambil yang paling atas sekali. Ini biasanya saya buat memang link yang paling atas sekali. Itulah laman web yang sebenar. Yang ada moi.gov.my. Okey. Selepas kita klik, dia akan keluar macam ni tau. Ini besar sebenarnya tapi saya kecilkan. Saya mau berfokus. Okey, cari tajuk ini. Aplikasi. Aplikasi. Lepas tu klik itu. Modul individu. Okey, klik ini. Modul individu. Ingat ketua sahaja. Saya ingatkan lagi sekali. Ketua sahaja. Okey. Sekarang lepas dah klik modul individu, apa jadi? Ya, dia akan keluar paparan begini. Log masuk modul individu. Nah, apa lagi? Masukkanlah kad pengenalan ketua kumpulan. Okey, ingat kad pengenalan ketua kumpulan perlu ada. Masukkan kata laluan dan klik hantar. Saya sebut lagi sekali, hanya ketua kumpulan PLC sahaja yang perlu masuk dan mendaftar. Okey? Next. Langkah ketiga. Dia akan keluar macam ni. Cikgu-cikgu jangan panik. Okey, kawan-kawan jangan panik. Bila keluar macam ni, klik saja okey. Lepas tu pergi ke langkah keempat. Okey, langkah keempat, bila cikgu buka paparan itu tadi, klik okey, kan, dia akan besar paparan dia sebenarnya besar, tapi saya dah screenshot jadikan kecil supaya cikgu-cikgu lebih nampak. Di sebelah kiri, biasanya sebelah kiri tu ada warna hitam begini, kan. Cikgu klik di bahagian activity line PPB, klik activity line PPB. Lepas tu cikgu pilih ini yang ada banyak-banyak plus-plus ni, kan, ambil plus kedua. Simbol tambah yang kedua iaitu senarai PLC. Senarai PLC. Dah klik senarai PLC, dia akan keluar macam ni pula. Okey, inilah ni. Saya ulang lagi sekali, kan. Hanya ketua kumpulan sahaja perlu daftar. Ahli masing-masing. Ahli relax. Ketua kumpulan akan kerja lebih keras sedikit lah supaya dapat mata kredit ekstra tu, kan. Mata kredit tambahan. Senang saja sebenarnya. Jangan takut. Okey, baik. Kita sambung. Dah sudah sampai ke sini, kan? Ketua kumpulan pun kenalah klik tambah aktiviti PLC. Yang ni.
Okey. Pastikan ada ini. Kalau tak keluar ini, refresh lah. Refresh balik-balik. Sebab kadang-kadang laman web SPL KPM ni, bila dia terlampau ramai mendaftar, dia pandai congested, dia pandai hang. Jadi warna biru kan, skrin biru. Okey. Apa yang nak buat, jangan risau. Refresh sahaja. Okey. Lepas tu, kita pergi ke langkah seterusnya, iaitu langkah ke-6. Okey, langkah ke-6 nak buat apa? Bila rakan-rakan klik tambah aktiviti PLC tadi kan, dia akan keluar macam ni tau. Atasnya ada lagi ni, maklumat ahli. Sebenarnya, tapi saya dah ter-screenshot, dah ter-crop. Dia keluar macam ni. Jadi, bila ketua kumpulan, dia keluar sedialah. Okey, kod bertugas. Memang tak perlu isi sudah. Okey, aktiviti pun tak perlu isi. Yang perlu diisi ialah yang warna merah ni, yang bertanda merah. Okey, yang bertanda merah ini perlu diisi. Wajib isi. Tak isi memang tak dapat. Dia takkan boleh proceed. Okey, tengoklah nama kumpulan ataupun tajuk kumpulan kan. Apa nama kumpulan cikgu. Lepas tu jenis PLC. Jenis PLC ni banyak tau sebenarnya. Dia banyak. Teacher sharing session antaranya. Data analytics. Peer coaching. And then ada lagi video critics. Macam-macam lah. Nanti cikgu find out. Klik saja di sini. Cikgu akan jumpa banyak di sini. Pilih mana yang bersesuaian. Masukkan tempoh. Lepas tu masukkan tarikh mula. Bila cikgu mula. Kalau dia memakan masa beberapa hari, letak tarikh tamat dia pada hari terakhir. Okey. Letak tarikh tamat pada hari terakhir. Lepas tu nombor surat rujukan ni. Ini boleh dapatkan daripada SULDP masing-masing. Ada sudah dengan SULDP sekolah tu sebenarnya. Dapatkan daripada SULDP. Baik, kita pergi yang terakhir iaitu status pelaksanaan. Sebenarnya ada dua. Okey, ada dua iaitu belum selesai dan satu lagi telah selesai. Saya suka memilih telah selesai sebab apabila kita menjalankan sesebuah PLC, perkara itu sedang berlangsung ataupun telah berlangsung, baru kita isi. Kalau tak nak, kalau takut terlupa, tiada masalah. Kita boleh isi juga awal kan. Tapi kita klik di sini, belum selesai. Ingat dia ada dua pilihan. Belum dan telah selesai. Okey. Dah siap semua isi semua-semua? Klik apa lagi? Simpan. Kliklah simpan. Okey. Bila klik simpan, ini paparan yang akan keluar selepas itu. Dia sebenarnya banyak kan? Okey, banyak. Okey, saya tunjuk sekali Arung dulu. Okey, di sini. Sebenarnya dia akan keluar macam ni tau. Dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar nama ketua terlebih dahulu. Okey, apa yang saya nak cerita daripada atas kita tengok daripada atas. Dekat nama ketua ini, okey, dekat sini, sebenarnya atas ni saya dah terpotong crop di sini kan. Di sini ada satu link yang kita boleh copy dan paste. Ingat ambil di atas sekali. Okey, dekat engine search tu kan. Kita boleh klik semua ni. Okey, highlightkan dia and then kita right click, kita ambil copy. Kita ambil copy, lepas tu kita paste lah link tersebut kepada kawan-kawan. Okey, ataupun peserta kumpulan kita. Ataupun kalau kita ada grup PLC yang kita sedang buat waktu itu, lagi cantik. Letakkan dalam grup itu dan bagi tahu. Okey, bagi tahu mereka untuk klik ahli, bucu kiri atas. Di sini klik ahli. Di bawah ni pun sama. Masukkan nombor kad pengenalan. Dia akan keluar begini. Jangan panik. Dia akan keluar maklumat dengan ahli sebenarnya. Tapi minta kawan-kawan klik ahli. Sebab tu kena penting. Arahan tu kena penting. Kena betul lah. Okey, kena mudah faham. Klik ahli. Lepas tu dia keluar macam ni. Masukkan nombor kad pengenalan. Peserta punya lah. Sebab ketua dah ada kan. Lepas tu pilihlah status ahli. Dah pilih status ahli. Klik kemas kini. Klik ni butang tambah ni. Settle. Itu saja yang peserta-peserta kumpulan PLC kena buat. Okey, yang terakhir, langkah terakhir, apa dia? Siap dah. Apa yang kena buat ialah ketua kumpulan PLC ataupun ketua kumpulan tersebut kenalah maklumkan kepada SULDP sekolah masing-masing. Untuk apa? Untuk disahkan. Senang saja sebab sebelum ini kebanyakan ketua-ketua mengisi nombor kad pengenalan. Typelah satu-satu kan. Itu lambat. Okey, jadi yang paling cepat, copy, peserta isikan, kita tinggal siap sudah. Okey, daripada saya itu saja hari ini. Sebelum bersurai, saya Cikgu Ainul Samurai. Bye-bye. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima
kasih.